Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton YouTube Samsung. Okey, menjelang kurang daripada 24 jam, rakyat Malaysia bakal membuat satu pilihan, iaitu PRU ke-15 yang bakal berlangsung esok pagi. Okey, jadi saya terpanggil untuk membuat satu video, satu ulasan berkenaan dengan situasi politik yang melanda negara kita. Okey, kita lihat ada beberapa calon Perdana Menteri yang bakal bertanding esok. Okey, antara namanya ialah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Okey, bagi senang membuat pilihan berkenaan dengan calon-calon ini, kita lihat satu-satu berkenaan dengan latar belakang calon Perdana Menteri ini. Okey, pertamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagi saya, Tun Dr. Mahathir Mohamad ini satu Perdana Menteri yang sangat bagus dalam pentadbirannya, telah membuat banyak pencapaian sehingga kan telah mencatat rekod sebagai Perdana Menteri yang pernah menjawat jawatan sebanyak 2 kali ya. Okey, tapi jika dilihat sekarang keadaan Tun agak berusia kerana menghampiri umur 100 tahun, dan untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya agak sukar kerana kita memerlukan satu Perdana Menteri yang energetik, yang masih muda. Jadi untuk kali ini saya rasa tidak sangat sukar untuk Tun Mahathir menjawat jawatan Perdana Menteri untuk kali yang kedua. Okey, yang keduanya susuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini adalah antara ahli politik yang paling lama telah berkhidmat dalam pentadbiran Tun Dr. Mahathir dan telah menjawat banyak jawatan sebagai menteri sehinggalah timbalan Perdana Menteri sehinggalah beliau dipecat. Jika dilihat beliau sangat berpotensi untuk menjawat jawatan tersebut. Tetapi semenjak dipecat dari UMNO, kita lihat berbagai kontroversi yang melanda sehingga kan beliau dipenjara sebanyak 2 kali. Dan kita lihat jika difikirkan dengan logik kita, seseorang itu telah dipenjara sebanyak 2 kali, hidup dalam penjara, di image dan segala reputasinya juga jatuh. Kita risau jika dia membawa satu politik dendam jika dia naik menjadi Perdana Menteri. Dan yang paling utama ialah Anwar ini membawa DAP bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu perangai DAP selepas diberi kuasa selama 22 bulan, kita semua sedia maklum bagaimana mereka dengan rakusnya menunjukkan dia punya true colour dengan sentimen anti-Islam dan Melayu. Jadi kalau Anwar meninggalkan DAP, mungkin kita boleh beri peluang untuk beliau mentadbir. Tetapi jika beliau membawa bersama-sama dengan DAP dalam pentadbiran negara, ternyata ini sangat merisaukan dan saya percaya pengundi-pengundi Melayu Islam menolak DAP dan menolak Anwar. Okey. Sosok yang ketiga ialah Ismail Sabri. Kita tahu Ismail Sabri telah dipaksa untuk membubar parlimen dan mengadakan pilihan raya kerana beliau baru saja menjawat jawatan Perdana Menteri. Jika diikutkan, semestinya Ismail Sabri tidak akan sebenarnya melepaskan jawatan Perdana Menteri, tetapi setelah dipaksa oleh beberapa MTA dan Zahid Hamidi, beliau terpaksa akur dan membubarkan parlimen sehinggalah terjadinya pilihan raya pada kali ini. Ismail Sabri ini, jika beliau diangkat sebagai Perdana Menteri, kita sedia maklum yang dia punya orang-orang kuatnya telah dipancung, telah dibenamkan, dan sokongan terhadap Ismail Sabri ini semakin berkurangan. Jika beliau diangkat sebagai Perdana Menteri, semestinya beliau akan menjadi lame duck Prime Minister. Minister yang dikawal selia oleh Presiden UMNO, iaitu Zahid Hamidi sekarang ini. Kerana kita sedia maklum yang Ismail Sabri hanyalah
sebagai timbalan Presiden UMNO saja. Beliau tidak mempunyai kuasa penuh ke atas pembendaraan dan jentera-jentera UMNO, kerana ia masih dikuasai oleh Zaid Hamidi. Dan jika dia menjadi Perdana Menteri, semestinya segala keputusan dari kabinet dan dari Perdana Menteri sendiri semestinya jika tidak direstui dan direstui oleh Zaid dan MT-MT mereka, semestinya ia akan mengganggu proses pentadbiran Ismail Sabri. Dan semestinya kita tidak mahu kali ini Ismail Sabri sekali lagi hanya menjadi Perdana Menteri boneka kepada Zaid Hamidi. Okay, sosok yang seterusnya ialah Muhyiddin Yassin. Kita ketahui Muhyiddin Yassin sangat cemerlang dalam pentadbiran ketika krisis melanda negara, krisis politik, krisis COVID melanda. Beliau muncul dengan tenang dan menguruskan segala cabaran yang mendatang. Semestinya beliau juga manusia biasa, tidak terlepas dari kekurangan. Tetapi buat masa kini peluang perlu diberikan kepada Abah atau Muhyiddin Yassin untuk menjawat, terus mentadbir negara kita. Kita beri peluang kepada dia untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua, kerana kita lihat pendekatan Muhyiddin ini lebih moderate, lebih toleransi, dan beliau juga bukan calang ahli politik kerana telah berkhidmat dengan beberapa Perdana Menteri dan telah menjawat jawatan yang penting. Dan yang paling penting, beliau juga lantang menentang kezaliman dan rasuah, sehingga kan beliau dipecat dari UMNO kerana menegur YMDB ketika itu, dan beliau berani melepas hilang jawatan kerana berani menegur perasuah negara. Jadi itu satu kredit, satu benchmark yang baik untuk Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri yang bagus untuk Malaysia. Jadi saya menyeru kepada pengundi-pengundi, terutama pengundi-pengundi muda di luar sana, jangan tersilap pilih, jangan kita menyokong perasuah, jangan kita menyokong pihak-pihak yang anti Islam, anti Melayu untuk duduk dalam tampuk pemerintahan negara. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana untuk membuat pilihan yang tepat pada esok hari, kerana pilihan itu akan menentukan ke mana arah tuju kita pada masa hadapan. Kita doakan sebagai Malaysia ini terbela dari perasuah-perasuah, dari mereka-mereka yang resis, cubanis, yang cuba merobek keamanan yang telah kita pertahankan selama lebih 60 tahun ini. Sekali lagi, selamat mengundi. Buatlah pilihan yang bijak esok hari. Jangan kita gadaikan maruah bangsa negara kita kepada tangan-tangan yang salah. Jangan kita jatuh, jangan kita beri peluang negara kita jatuh ke tangan yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.